Ready. Oh dear. Baby, what you wishing for? Maybe you should wish it more. Maybe the world is yours. Assalamualaikum and hi guys. So, hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan soalan 6. Jadi, saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan notes bagi add information yang diberi. Pertama, provision are to be made for, iaitu I1. Depreciation on plan and measuring at 15% using resume balance method. Okey, cara pengiraan dia. Okey, asset plan and measuring. Cost, kita ambil nilai cost 270,000 di trial balance bagi plan and measuring. Depreciation, pengiraan dia nilai cost tolak dengan accumulated depreciation. Nilai-nilai tersebut ni kita akan ambil di trial balance dan kita darab dengan 15% yang telah diberikan add information. Ya, bagi nombor 1 ni yang menggunakan kaedah reduce balance. So kita akan dapat hasilnya 15,750. Okey, accumulated depreciation 165,000 ni kita akan tambah dengan 15,750, iaitu 165,000 ni kita ambil kat trial balance bagi accumulated depreciation dan tambah depreciation yang telah kita kira di sini. So kita akan tambah. So kita akan dapat 180,750. Bagi net boot 270,000 tolak dengan 180,750. So kita akan dapat 89,250. Okey, 270,000 ni kita ambil nilai cost bagi plan and measuring. So 180,750 ni kita akan ambil di pengiraan accumulated depreciation. So seterusnya yang kedua, depreciation on building that estimate useful life all building in 25 years. Okey. Yang kedua, aset dia building. Okey, nilai kos dia 390,000. 390,000 ni kita ambil dekat trial balance bagi nilai building. So, seterusnya pengiraan depreciation iaitu 390,000 bahagi dengan 25 years, iaitu kita dapat 196,000. Kita dapat 15,600. Okey, ini nilai kos kita tolak dengan nilai scrap. Itu bahagi dengan usia guna. Tapi kerana soalan ini tiada nilai scrap, so kita bahagi je 390,000 bahagi dengan 25 tahun. Accumulated depreciation iaitu 30,000 tambah dengan 15,600. Kita akan dapat hasilnya 45,600. So 30,000 ni kita ambil dekat trial balance, iaitu accumulated depreciation dia 30,000 bagi building, and 15,600 ni hasil dari pengiraan depreciation building. So kita akan dapat 45,600. So bagi net boot ialah 390,000 kita tolak dengan 45,600. So hasilnya akan dapat 344,400. Okey. Seterusnya bagi nombor 3, I3, yang ketiga, provision on debt food. Debt is to be 5% of debtors. Okey, so 5% daripada debtors. Okey, cara pengiraan debt, kita akan ambil 90,750, iaitu transferable yang kita akan ambil dekat trial balance, and kita darab dengan 5% yang telah diberi. So kita akan dapat 4,538. Okey, nilai tersebut ni, hasil nilai ni kita akan letak di SOCI, iaitu Statement of Comprehensive Income, yang akan diletak di bawah expenses. Dan
provision debt full debt itu nilai 4,000. Terusnya second higher debenture interest. Okey. Dia bayar separuh sebagai debenture interest, iaitu okey, so kita buat kita cara pengiran dia incur debenture interest, iaitu 60,000 darab 10%. Ni kita ambil dekat trial balance yang telah diberi debenture. So kita darab dengan 1/2 sebab iaitu separuh, so kita akan dapat 3,000. So 3,000 ni kita akan letakkan ia di SOP, iaitu statement of financial position, kerana dia belum bayar 3,000. Okey, debenture interest iaitu 3,000 tambah dengan 3,000. Okey, 3,000 ni kita ambil dekat trial balance, nilai bagi debenture interest yang telah diberi di bawah belanja. So tambah dengan 3,000 yang telah kita kira di sini. So kita dapat 3,000 tambah kerana belum bayar. So akan letak nilai dia 6,000 ni, so ni saya tambah hasilnya akan dapat 6,000. So 6,000 ni kita akan letak di SOCI, iaitu Statement of Comprehensive Income, di bawah expense. Okey, yang kedua tax rate is 28%. Okey, sama dengan tax 28% darab dengan profit before tax. Okey, profit before tax ni kita akan ambil dekat SOCI yang telah kita kira tu. So kita darab dengan tax 28% yang telah diberi. Okey, purpose tax pun juga akan letak di SOP, iaitu Statement of Financial Position. Okey, sebagai nama dia, sebagai item purpose tax. Bagi nilai yang kita dapat ni, kita juga akan letak di SOP sebagai purpose tax di bawah current liability. Yang ketiga, transfer of 15,000 to general reserves. Okey, general reserves ni 15,000 ni kita akan tambah dengan 45,000 bagi baki awal general reserves di statement of change of equity. Okey, so kita dah dapat 60,000. So kita akan letak dekat change equity di kolom general reserves, and jumlah ini juga akan diletak di bawah SOP, di bawah finisher buy. Seterusnya yang keempat, to provide for final ordinary share dividend of 5 per share. So ordinary share dividend kita akan ambil 300,000 di trial balance dan bahagi dengan RM2.50 kerana kita nak unit per share. So kita akan dapat 120,000. Okey, ordinary share 120,000 darab dengan 55 sen yang telah diberi dekat information ni bagi per share, kita akan dapat 66,000, dan 60,000 ni kita akan letak dekat statement of equity bagi kolom ordinary share dan juga di statement of financial position di bawah finisher buy. Okey, itu sahaja penerangan. Okey, seterusnya kita akan buat statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2019. First, kita masukkan gross profit iaitu 216,000. Nilai 216,000 kita ambil dekat trial balance yang telah diberikan. Selepas itu, kita perlu tolak dengan expenses. Bagi item selling expenses, kita ambil dekat trial balance yang telah diberikan, iaitu 45,000 dan tiada pelarasan. Kemudian, administrative expenses bernilai 82,500 juga tiada pelarasan dan juga diambil dari trial balance. Okey, seterusnya debenture interest. Kita perlu tambah 3,000 tambah 3,000. 3,000 itu telah diberikan di trial balance kerana telah bayar separuh. Selepas itu, kita perlu tambah dengan 3,000 lagi kerana belum bayar. Pengiraan rujuk di note 1.
So, kita akan dapat 6,000. Seterusnya, depreciation plant and machine. Dekat soalan dia nak reducing balance. Reducing balance, kita perlu kira 270,000 tolak 165,000. Nilai 270,000 iaitu nilai kos di trial balance tolak dengan nilai 165,000 iaitu accumulated depreciation di trial balance juga. Selepas itu, kita perlu darab dengan 15% yang telah diberikan di information. So, boleh rujuk di note 1. Jawapan untuk pengiraan depreciation plant and machine ialah 15,750. Seterusnya, depreciation building pula ialah nilai kos bahagi dengan usia guna. Nilai kos bagi building ialah 390,000 ambil dekat trial balance bahagi dengan 25 tahun yang telah diberikan di information. So, kita akan dapat 15,600. Boleh rujuk di note 1. Doubtful debt pula. Nilai 90,750 kita darab dengan 5%. Nilai 90,750 kita ambil dekat trial balance, dekat debit, item trade receivables. Darab dengan 5% yang telah diberikan di information. So, kita akan dapat 4,538. Seterusnya, kita tambah bagi kolom belanja ini semua. Kita akan dapat 169,388. Bagi gross profit, kita tolak dengan belanja 216,000 tolak dengan 169,388 akan dapat profit before tax 46,612. Seterusnya, nak dapat tax 28% telah diberikan dekat information. Jadi, kita kena darab 28% darab 46,612 akan dapat tax 13,051. Boleh rujuk di notes 2. Selepas itu, untuk kita dapat hasil profit after tax pula, kita kena tolak profit before tax tolak dengan tax. 46,612 tolak dengan 13,051 akan dapat hasil. Hasil untuk profit after tax ialah 33,561. Seterusnya, hasil ini akan kita transfer ke hasil bagi profit after tax. 33,561 akan transfer ke profit for the year dekat statement of change in equity for the year 31 December 2019. Okey, kita akan buat statement of change in equity for the year end 31 December 2019. Dia akan ada 3 kolom: ordinary share, general receive, return earning. Di bawah balance BD, ordinary share 300,000, general receive 45,000, return earning 60,000. Nilai-nilai ni diambil dekat trial balance, ambil dekat baki awal. Seterusnya kita akan buat profit for the year. Profit for the year ni bawah return earning 33,561. Nilai ni diambil dekat comprehensive income, bawah profit after tax 33,561. Manakala kita akan buat item appropriation. Lepas tu kita akan buat item transfer to general receive. Item transfer to general receive ni di bawah return earning dia akan tolak 15,000 dan akan tambah di bawah general receive 15,000 kerana dia transfer di sini. Seterusnya kita akan buat item proposed dividend. Di bawah proposed dividend ada ordinary share. Ordinary share ni bawah return ni kena tolak 66,000. Hasil pengiraan 66,000 ni dari 120,000 darab 50 sen. Jadi 66,000. Seterusnya kita akan buat
balance CD. Balance CD ni hasil dari tambah tolak yang telah diletak kat sini. Ordinary share 300,000. Jadi balance CD dia 300,000, manakala general reserve 45,000 tambah 15,000 jadi 60,000. Di bawah return earning 60,000 tambah 33,561 dan tolak 15,000 dan 66,000. Jadi dapat 12,561. Statement of Financial Position as at 31 Disember 2019. Non-current asset. Item Plant and Machinery. Nota 1 ialah 270,000 yang diberikan di trial balance daripada Plant and Machinery cost. Kemudian ditolakkan dengan accumulated depreciation. Untuk mendapatkan nilainya 165,000 iaitu nilai yang diberikan di trial balance for accumulated depreciation, plant and machine. Ditambahkan dengan 15,750 yang telah dikira di note 1 iaitu depreciation, plant and machinery. Kemudian nilainya ialah 180,750. Kemudian 270,000 ditolakkan dengan 180,750 sama dengan 89,250. Seterusnya ialah building. Nilainya ialah 390,000 yang telah diberikan di trial balance iaitu building cost. Kemudian ditolakkan dengan accumulated depreciation. Nilai 30,000 iaitu nilai yang diambil daripada trial balance accumulated depreciation building dan ditambahkan dengan 15,600 yang diambil daripada depreciation building and nilainya ialah 45,600. Seterusnya 390,000 ditolakkan dengan 45,600 sama dengan 344,400. Akhir sekali 89,250 ditambahkan dengan 344,400 dan sama dengan 433,650 bagi nilai non-current asset. Seterusnya, current asset. Item closing inventory. Nilainya ialah 60,000 yang telah diberikan di trial balance. Seterusnya, trade receivable. Nilainya ialah 90,750 yang telah diberikan di trial balance. Kemudian ditolakkan dengan provision doubtful debts iaitu nilainya 4,538 daripada 90,750 yang didarabkan dengan 5% yang telah diberikan di maklumat tambahan. Selepas itu 90,750 ditolakkan dengan 4,538 sama dengan 86,212. Seterusnya iaitu cash. Nilainya ialah 120,000 yang telah diberikan di trial balance dan prepayment expenses. Nilainya ialah 13,500 yang telah diberikan di trial balance. Akhir sekali 60,000 ditambahkan dengan 86,212 dan ditambahkan dengan 120,000 dan ditambahkan dengan 13,500 sama dengan 279,712. Ini adalah nilai bagi current asset. Current liability. Nilai current asset akan ditolakkan dengan nilai current liability. Okey, item bagi current liability iaitu trade payables. Nilainya ialah 15,750 yang telah diberikan di trial balance. Seterusnya overdraft payables. Nilainya ialah 48,000 yang telah diberikan di trial balance. Kemudian proposed tax yang diambil di Statement of Confession Income SOCI iaitu tax
13,051. Nilai ini telah didarabkan iaitu profit before tax darab dengan 28% yang telah diberikan di maklumat tambahan nota 2. Iaitu profit before tax 46,612 didarabkan dengan 28% sama dengan 13,051. Seterusnya, Aqua Debenture Interest ialah nilainya 3,000. 60,000 didarabkan dengan 10% dan dibahagikan dengan 2 iaitu 1/2 yang belum dibayar dan nilainya diletakkan di current liability menjadi Aqua Debenture Interest. Kemudian, proposed dividend iaitu ordinary share. 120,000 didarabkan dengan RM0.55 sen kerana kita ingin mencari nilai setiap unit share dan nilainya ialah 66,000. Kemudian 150,750 ditambahkan dengan 48,000 dan ditambahkan dengan 13,051 ditambah dengan 3,000 ditambah dengan 66,000 sama dengan 280,801. Jumlah current asset 279,712 tolak dengan 280,801 akan dapat jumlah kredit iaitu 1,089. Akhir sekali, jumlah non-current asset 433,650 ditolakkan dengan working capital 1,089 sama dengan 432,561. Financial by issue and capital up capital. Item ordinary share yang diambil di trial balance statement of change in equity iaitu balance akhir sama dengan 300,000. Seterusnya general reserve iaitu 60,000 yang diambil di trial balance statement of change in equity. Kemudian return earning bagi balance akhir ialah 12,561. Akhir sekali, 300,000 ditambahkan dengan 60,000 dan ditambahkan dengan 12,561 sama dengan 375,561. Non-current liability 10% debenture iaitu 60,000 yang telah diberikan di trial balance. Akhir sekali, 375,561 ditambahkan dengan 60,000 sama dengan 432,561. So, itu sahaja daripada kami.